Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizal Zaman bertemakan rakan setugas Hafizi Rosli. Ini adalah berita-berita yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda hari Isnin ini. Tahu hari Isnin ini hari yang Monday Blues lah orang kata. Tapi ini adalah cerita-cerita best yang ada dekat astroawni.com yang perlu anda ketahui, dan saya akan mulakan dengan statistik yang mengerikan untuk anda, iaitu jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat dengan pertambahan lebih 130,000 kes dalam tempoh hanya 24 jam. Data daripada Johns Hopkins University, jumlah kes positif global kini meningkat kepada 7.85 juta berbanding 7.72 juta pada Jumaat. Amerika Syarikat kekal sebagai negara yang paling teruk terjejas dengan jumlah 2.09 juta. Dan kes positif COVID-19 di Brazil pula terus menunjukkan tren yang peningkatan dengan jumlah kumulatif positif 850,000 kes. Negara ketiga dan keempat pula adalah Rusia dan juga India dengan masing-masing merekodkan 528,000 dan 320,000 kes positif. Empat lagi negara mempunyai angka melebihi 200,000 ialah UK, Spanyol, Itali dan Peru. 9 negara berada dalam kelompok kes jangkitan melebihi 100,000 iaitu Perancis, Jerman, Iran, Turki, Chile, Meksiko, Pakistan, Arab Saudi, dan hari ini Kanada memasuki angka 100,000. Itu dia melihat kepada statistik itu, dan kita juga masih ingin melihat kepada statistik yang sama juga, iaitu menunjukkan angka kematian akibat COVID-19 global terus meningkat sebanyak 4,000 kes dalam tempoh 24 jam. Dan jumlah kumulatif kematian global kepada lebih 431,000 kes ketika ini. Dan Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 115,000 kes, dan United Kingdom dan Brazil masing-masing merekodkan angka korban sebanyak 42,000 dan 41,000 kes, manakala kes kematian di Itali berada pada paras 34,000 kes. Dan sementara itu, Perancis dan Spanyol masing-masing mencatatkan angka kematian 29,000 dan 27,000 kes. Negara lain mencatatkan angka korban di bawah 17,000 seperti yang kita tidak laporkan. Okey, dalam masa yang sama juga semalam merupakan tarikh 14 Jun kalau kita lihat merupakan hari derma darah. Tapi sebelum kita nak pergi kepada cerita derma darah, kita nak lihat dahulu statistik angka jangkitan, angka baru, angka kematian dan angka kebolehjangkitan COVID-19 di dalam negara kita ini. Kalau kita lihat kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 di negara ini telah pun merekodkan sebanyak 986 kes pada hari Ahad, dan selain itu kes baru COVID-19 turut kembali catatkan satu angka apabila sebanyak 8 kes baru dilaporkan semalam. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noh Hisham Abdullah berkata menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,453, dan dalam perkembangan yang sama sebanyak 35 kes pulih dan dibenarkan keluar dari wad dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 7,346 kes atau 86.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Dan itu melihat kepada sidang media Kementerian Kesihatan Malaysia yang melaporkan setiap hari kepada kita angka jangkitan baru dan juga kes-kes kematian. Tapi difahamkan bermula daripada minggu hadapan, sidang media Kementerian Kesihatan Malaysia yang selama 3 bulan ni setiap hari akan dibuat hanya 2 kali seminggu selepas ini. Begitu juga dengan sidang media oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Lepas ni kita akan rindulah muka-muka ni. Setiap hari kita tengok untuk ikuti sidang media mereka berkaitan dengan kes COVID-19 ni, Hafizi. Sidang media PKP dijadualkan pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat, 3 hari seminggu saja. Itu yang diumumkan oleh mereka semalam. Dan kita juga ingin melihat kepada satu lagi perkembangan itu, iaitu tarikh 14 Jun setiap tahun telah pun diisytiharkan sebagai Hari Penderma Darah Sedunia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk menggalakkan masyarakat menderma darah bagi menyelamatkan orang lain, iaitu semalam 14 Jun. Dan setiap tahun juga ada tema sambutan, dan kali ini temanya ialah darah yang selamat menyelamatkan nyawa. Dan Ketua Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh Dr. Sabariyah Muhammad Noor
berkata perintah kawalan pergerakan menyebabkan kutipan darah bulanan di Perak terutamanya merosot kepada kira-kira 1,000 paket berbanding 2,400 paket sebelumnya, dan tabung darah di Perak mengutip kira-kira 60,000 paket setahun yang disumbangkan antara 65 hingga 70% penderma ulangan. Dan sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2020, Dr. Sabriah turut merakamkan penghargaan kepada penderma darah yang dianggap sebagai wira tidak didendang. Ini yang anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang. Dalam masa yang sama juga, Afizi, bekalan darah di Pusat Darah Negara dan juga tabung-tabung darah di seluruh negara berkurangan sebanyak 40% sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini adalah laporan yang dikeluarkan oleh Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah, menyatakan beliau bimbang dengan situasi ini memandangkan lebih banyak perkhidmatan elektif di hospital-hospital KKM telah pun beroperasi termasuk pembedahan elektif. Kata beliau, penggunaan terhadap bekalan darah meningkat daripada purata 9,000 pack kepada 13,000 pack darah setiap minggu. Dan kutipan darah pada Mac 2018 hingga Mei 2018 adalah sebanyak 111,328 beg, tapi kutipan dari bulan Mac 2020 hingga Mei 2020 adalah hanya sebanyak 67,135 beg sahaja. Itu adalah perkara yang dinyatakan oleh Datuk Dr. Noor Hisham, dan kita sebagai rakyat Malaysia yang sihat tubuh badannya boleh juga consider untuk menderma darah. Dan oleh kerana mungkin terdapat kebimbangan untuk kita nak ke hospital sebab takut penularan COVID-19 dan sebagainya, tapi mungkin pihak-pihak shopping kompleks boleh memainkan peranan untuk membuka booth-booth ataupun reruai di shopping kompleks. Letaklah di tengah tu, orang ramai jalan, diorang rasa nak derma darah, boleh. Sementara nak tunggu queue nak masuk kedai panjang. Kan, nak kena beratur ikut COVID-19, takut penularan tu jarak 1 meter dan sebagainya, nak kena scan dan sebagainya. Kadang-kadang satu-satu kedai tu kita boleh nampak ramailah yang beratur, dan bolehlah kita sementara nak tunggu beratur tu, bolehlah kita pergi derma darah terlebih dahulu. Queue untuk derma darah dulu. Sebab apa? Dan bukan saja untuk shopping mall, saya kira di premis-premis pejabat, di premis-premis bangunan lain juga bolehlah menjemput, mengadakan inisiatif untuk menggalakkan pekerja-pekerja mereka untuk menderma darah, menjemput KKM sendiri untuk datang, mungkin disediakan katil dan sebagainya untuk proses-proses pendermaan darah itu. Dan ini sekaligus menyenangkan orang ramai. Jadi apabila orang ramai berasa senang, mereka pun amat bermurah hatilah untuk mendermakan darah. Kerana nak pergi ke hospital tu mungkin agak kesukaran lah bagi mereka, kerana kita melihat kepada kekangan pada ketika ini untuk mengelakkan daripada penularan virus ini, untuk mengelakkan kita daripada pergi tempat-tempat yang berisiko tinggi dan sebagainya. Dan seterusnya, ini satu lagi kita nak bawakan, iaitu penderma darah ini juga adalah wira negara, kerana pengorbanan mereka untuk tampil menderma darah secara sukarela membantu menyelamatkan nyawa pesakit. Dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pengorbanan masa dan tenaga penderma darah yang tampil secara sukarela saban hari juga dilihat sebagai semasa negara berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bagi melawan COVID-19 ini. Kita dengarkan apa yang dikatakan beliau. Penderma darah juga merupakan wira negara, kerana pengorbanan mereka untuk tampil menderma darah secara sukarela saban hari mengorbankan masa dan tenaga, termasuk juga semasa negara kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bagi melawan COVID-19. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang menganjurkan kempen derma darah ini. Menerusi kempen-kempen yang dianjurkan ini, masyarakat berpeluang untuk menderma darah berdekatan dengan komuniti setempat mereka, dan ini lebih memudahkan mereka. Okey, disebabkan kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang agak lama, 2 bulan nak masuk 3 bulan macam tu, ramailah yang tak gunting rambut, dan ada juga yang menyatakan kebimbangan sekiranya harga kedai gunting rambut ialah perniagaan itu tidak dibuka dalam tempoh yang agak lama, membuatkan mereka terpaksa menampung semula kos-kos yang terpaksa mereka cari, dan ditambah pula dengan normal baru yang terpaksa kita amalkan sekarang, yang mana perlunya penggunaan seperti apron pakai buang dan sebagainya, tak boleh nak guna sekali lagi, kos sanitasi tangan itu perlu juga diambil kira oleh kedai-kedai gunting rambut dan sebagainya, membuatkan mereka kemungkinan besar banyaklah pengusaha penggunting rambut ini
menaikkan harga. Betul. Menaikkan harga mereka untuk hanya gunting rambut dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga kita lihat satu laporan ini, semalam KPDNSHP telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka. Mereka telah mengeluarkan sebanyak 633 notis dikeluarkan kepada pengusaha kedai gunting rambut di seluruh negara bagi mendapatkan perincian dan tunjuk sebab berhubung kenaikan caj yang dikenakan. Kesemua notis berkenaan dikeluarkan bermula 10 Jun lepas. Dan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna KPDNSHP Datuk Rosol Wahid berkata, semua pengusaha tersebut diberikan tempoh selama 3 hingga 5 hari untuk membalas notis berkenaan. Kata beliau, jika pengusaha kedai gunting berkenaan gagal membalas notis tunjuk sebab berkenaan, mereka bakal berdepan dengan tindakan kompaun. Kata beliau, lazimnya kenaikan harga itu berlaku kerana penambahan peralatan seperti pelitup muka, pakai keselamatan diri, PPE, apron dan sebagainya. Sementara itu, Rosol turut menyarankan pengusaha kedai gunting rambut gunakan aplikasi Price Catcher bagi memudahkan pengguna mendapatkan harga terkini di premis mereka. Itu adalah perkembangan mengenai gunting rambut yang kalau kita lihat ada kebimbangan wujudnya kluster gunting rambut selepas seorang warga Pakistan melakukan perkhidmatan tersebut dari rumah ke rumah dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang kita bimbang. Kemudian kita risau juga kenaikan harga yang mendadak akibat gunting rambut ini. Ini adalah diharapkan kedai gunting rambut dan sebagainya tolong lihat kepada barang-barang yang perlu pakai buang apron, sanitasi tangan dan sebagainya, masukkan harga itu tetapi jangan mengambil keuntungan sesuka hati. Kerana sekarang ini adalah tempoh fasa kita jaga kita, jadi kita bantulah sama-sama ringankan beban antara satu sama lain. Dan untuk rakyat Malaysia, sekiranya pengunting rambut anda adalah warga asing, anda berhak untuk meminta surat saringan ujian COVID-19 untuk pastikan individu yang menggunting rambut anda itu tidak terjangkiti COVID-19, Hafizi. Dan itu melihat kepada perusahaan ataupun industri gunting rambut. Dan kali ini kalau kita tengok, kalau kita keluar saja rumah, sudah ramai orang menjual durian dan sebagainya. Yes. Craving kita terhadap durian itu pun makin tinggi. Dan jadi mungkin ada risiko untuk kenaikan harga yang mendadak dan sebagainya. Ada juga pengusaha yang didapati tidak meletakkan tanda harga. Apabila tidak meletakkan tanda harga, berkemungkinan dengan orang ni dia letak harga yang tinggi. Dengan orang ni dia letak harga yang rendah. Jadi mungkin ada perubahan dari segi harga-harga melihat kepada orang dan sebagainya. Jadi oleh itu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna KPDNSHP tidak akan berkompromi dengan mana-mana peniaga durian yang gagal meletakkan tanda harga dan menipu alat timbangan. Ini banyak kita dengar juga dari segi tipu alat penimbangan Tipu alat dan sebagainya. timbang. Hafizi tipu berat badan punya timbang. Itu tak payah. Itu tak payah ulas kat sini. Kita cerita pasal ini dulu. Timbalan Menterinya Datuk Rosol Wahid berkata kompaun sebanyak RM1,000 akan dikeluarkan serta-merta jika peniaga dikesan melakukan taktik sedemikian. Dan kementerian tidak mengawal harga durian, namun peniaga wajib mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan mengenai penandaan harga. Dan setakat ini satu aduan diterima di Perak dan kompaun juga dikeluarkan kerana menipu dengan menggunakan alat timbang dan sukat yang tidak sah. Dan peniaga juga wajib memastikan penggunaan alat timbang dan sukat yang telah ditentu sahkan dan masih dalam tempoh sah. Kita dengarkan apa yang dikatakan beliau. Jadi saya beri ingatan kepada peniaga-peniaga buah-buahan, terutama musim durian ni, agar tidak mengambil kesempatan. Kerana jika dapat kesan tersebut, maka kita on the spot. Kita akan samang RM1,000 on the spot tanpa apa-apa amaran. Sebab ini satu kesalahan yang telah diketahui bahawa menipu timbangan satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Jadi alat timbang ini perlu di-calibrate selama 6 bulan sekali. Okey, kepada mereka yang nak beli durian, hati-hati. Kalau tak ada tanda harga, tanya mana tanda harga. Selagi dia bagi harga lain yang lagi mahal daripada member sebelah anda yang datang nak beli juga. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada isu yang sentiasa bermain dan hangat diperkatakan oleh rakyat Malaysia sendiri. Tidak kira pelbagai agama bangsa, semuanya berkisarkan mengenai perkara ini, iaitu bila nak dilaksanakan pindaan akta terhadap pemandu mabuk yang menyebabkan kemalangan pengguna jalan raya lain sehingga menyebabkan ada kes-kes kematian disebabkan perkara itu. Dan kalau kita lihat pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bagi mengenakan hukuman lebih berat kepada mereka yang memandu di bawah pengaruh alkohol, dadah atau memandu secara melulu, mendapat sokongan ramai. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memberitahu
Ini selepas hasil kajian terhadap lebih 345,000 responden, dapati 94% menyatakan sokongan agar hukuman sedia ada diberatkan, iaitu berkaitan denda, penjara selain hilang kelayakan lesen memandu. Menurut Kasyong, draft bagi pindaan rang undang-undang RU itu juga telah dihantar kepada Jabatan Peguam Negara sebelum dibentangkan ke mesyuarat Kabinet dalam masa 2 minggu lagi dan Dewan Rakyat pada sesi Julai ini, Fizi. Dan undang-undang sedia ada memperuntukkan individu yang memandu dalam keadaan mabuk dikenakan tindakan mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dengan hukuman denda tidak kurang RM1,000 dan tidak lebih RM6,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan. Nah, bagi kesalahan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian pula, pesalah boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa kepada hukuman denda maksimum RM10,000 dan penjara maksimum 12 bulan. Dan Wee Ka Siong memberitahu walaupun ada desakan daripada orang ramai agar pemandu mabuk dikenakan hukuman mati atau di bawah Seksyen 302, namun masyarakat tidak harus terburu-buru dalam soal itu. Sebaliknya harus bertindak mengikut lunas undang-undang yang sedia ada, Fizi. Ya, dan hal ini kerana menurut beliau sekiranya Seksyen 302 digunakan, perlu dibuktikan di mahkamah bahawa pemandu mabuk itu ada niat untuk membunuh. Ka Siong dalam pada itu maklumkan kerajaan sedia menurunkan had kandungan alkohol yang dibenarkan ketika memandu. Ketika ini had ditetapkan adalah pada 35 mikrogram alkohol dalam 100 ml nafas, 80 mg alkohol dalam 100 ml darah atau 107 mg alkohol dalam 100 ml air kencing. Beliau berkata kerajaan juga sedang menyemak semula dari segi perundangan untuk memastikan soal kebajikan waris mangsa kemelangan akibat pemandu mabuk terbela. Itu cerita mengenai isu ramai dalam kalangan kita mendesak selepas kita melihat kemelangan menyebabkan kematian maut dan sebagainya. Itu yang menyebabkan orang ramai ni marah dengan pemandu mabuk. Dah tahu mabuk tapi masih lagi nak memandu. Itu adalah perkara yang mungkin kita boleh elakkan sebenarnya perkara-perkara seperti itu. Minta kawan datang ambil ke tempah Grab dan sebagainya. Tak ada isu kalau tak ada isu. Kalau kata nak tempah Grab tak mampu, sebab kalau kita lihat minuman-minuman keras yang dijual itu pun mahal lebih daripada harga Grab itu sendiri. Tak ada isu pun kata nak panggil Grab dan sebagainya. Jadi jangan membahayakan orang lain. Anda sebenarnya membahayakan diri anda dan juga orang lain sebenarnya. Dan ini satu lagi perkembangan. Semalam mendapat liputan yang meluas di media sosial melihat kepada satu hobi ini, iaitu menanam tanaman lidah jin di dalam rumah. Dan ini kata daripada pakar sendiri, iaitu pokok lidah jin atau juga dikenali sebagai pokok lidah mentua semakin mendapat tempat di hati kaum wanita untuk dijadikan dekorasi dalam rumah. Bagaimanapun seorang ahli kimia, Dr. Fatimah Salim, melahirkan kebimbangan penyimpanan pokok dengan nama saintifik Sansevieria trifasciata di dalam rumah, dan lebih lagi jika ditanam dalam bekas menggunakan tanah boleh membiakkan mikroorganisme seterusnya menjejaskan kesihatan golongan tertentu. Dan katanya tanah adalah tempat paling kondusif untuk mikroorganisme bermandiri kerana kandungan bahan organik, inorganik dan juga mineral yang tinggi. Anda boleh lihat ini adalah antara penjelasan beliau melihat kepada bahayanya apabila kita menyimpan pokok ataupun kita membuat tanaman dalam lidah jin, membuat tanaman lidah jin dalam rumah ni. Anda boleh baca di astroawani.com. Dan kita akan berehat dulu seketika, dan selepas ini kita akan mengulas sedikit mengenai EPL Liga Perdana Inggeris yang akan bermula tidak lama lagi. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali. Liga Perdana Inggeris EPL ataupun Premier League akan bersambung semula minggu ini, bermula dengan perlawanan minggu ke-29 yang tidak sempat dimainkan akibat pandemik COVID-19. Dua baki perlawanan tersebut adalah Aston Villa lawan Sheffield United dan Manchester City lawan Arsenal pada awal pagi Khamis. Peminat bola sepak Inggeris sudah pasti tidak sabar untuk menyaksikan pasukan pilihan mereka beraksi semula dalam saingan EPL yang digantung sejak 13 Mac akibat pandemik COVID-19. Semasa Liga dihentikan, Liverpool yang menang 27 daripada 29 perlawanan mendahului carta dengan 82 mata. The Reds meninggalkan jauh Manchester City di tempat kedua dengan 25 mata dan memerlukan sekurang-kurangnya 2 kemenangan saja untuk mengesahkan kejuaraan milik mereka.
Kali terakhir Liverpool memenangi gelaran utama Liga Inggeris adalah pada 1990 dan pandemik COVID-19 merencatkan usaha The Reds melakar pelbagai sejarah baru EPL. Liverpool mungkin mengesahkan kejuaraan milik pasukan Merseyside itu seawal Ahad ini jika City gagal menewalkan Arsenal dalam perlawanan yang akan berlangsung pada 18 Jun ini jam 3.15 pagi. City yang dikendalikan oleh Pep Guardiola akan menerima kunjungan Arsenal yang dibimbing bekas pembantu pengurus The Citizens, Mikel Arteta. Arsenal melalui prestasi tidak menentu musim ini apabila sekadar mencatat 9 kemenangan dan 40 mata, kini berada di tangga ke-9 Liga. Sementara Liverpool akan mengharungi Merseyside Derby menentang jiran mereka Everton pada Ahad. Baiklah, kita akan bersama host Premier League di Astro Super Sports, Adam C, untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai perlawanan yang akan berlangsung pada minggu ini. Izinkan saya untuk pergi kepada penggunaan bahasa Inggeris. Hello Adam, good morning. EPL is coming this week, Thursday morning, and it is going to be played behind closed doors because of the COVID-19 pandemic. What can the fan expect for this week football in the new norm? Firstly, thanks for having me here. It's a real privilege, a real honour, and honestly, I can't wait for the Premier League to be back, even if it is behind closed doors. And I think we've seen across Europe that it can be done in a safe environment. Plus, the Premier League will be piping in sound, etc. Because having seen a game with no crowd audio, at least, it does sound really weird. It sounds so strange. So I'm looking forward to that, waiting to see what else they have in store for us as well. But at the end of the day, talking is done on the pitch by the footballers. Thursday morning cannot come fast enough for me. Okay, Adam, big game in the midweek, Manchester City versus Arsenal. Based on the preparations and 3 months without football, can Arsenal create an upset? That's a good question, and honestly, I was thinking about it, and I watched Barcelona play. Lionel Messi came back. They had their first official match against Mallorca. They won comfortably, and it just got me thinking that City's squad is just too good for Arsenal at the end of the day. Even if they've been off about 3 months, I reckon City will not be losing. It won't be an upset, and the Gunners will not restart their season with 3 points, or even, for that matter, 1 point. Okay, Adam, there's a huge gap between Liverpool at the top and Manchester City at the second place. When can the fans expect the Reds to be crowned league champions for the first time in 30 years? Okay, I have to be honest right now. Your question is going to go against what I gave as a prediction for Manchester City versus Arsenal, because if City win that game, then chances are Liverpool are not going to win the league this specific weekend. They will win it in time, but because of my feeling about Man City Arsenal, the first really big game back, I don't see it happening this weekend, but it will be happening very, very soon. It's just a question of when Liverpool will finally end their curse of not having the league title in 30 years. Adam, we want to know who will be with you in Astro Super Sports Studio for the game at this Thursday morning. That's going to be a surprise. Don't worry, it's not going to be in person with me in the Astro Super Sports Studios. It will be done digitally, as I am right now. Plus, I can also show you we have more exclusive content coming away very soon via all of our platforms, including an interview of Harry Kewell, for example, just around the corner. Look out for it. Okay, thank you so much, Adam, for the information. Thanks for having me. Bye. Baik, anda boleh tonton semua perlawanan Liga Perdana Inggeris di saluran Astro Super Sport dan aplikasi Astro Go. Jadi bagi yang belum melanggan pack sukan Astro, ini adalah masanya. PJ. Ya, dan apa perlawanan yang menanti anda minggu ini hanya di Astro? Ini jadualnya. Bermula Khamis jam 1 pagi, Aston Villa lawan Sheffield United. Kemudian blockbuster Manchester City lawan Arsenal. Kemudian pada Sabtu, Norwich City akan bertemu Southampton pada jam 1 pagi. Dan satu lagi perlawanan besar melibatkan Tottenham Hotspur melawan Manchester United.
Pada jam 7.30 malam, Watford akan menerima kunjungan Leicester City, Brighton lawan Arsenal dan pada tengah malam West Ham lawan Wolverhampton diikuti Bournemouth menentang Crystal Palace pada 2.45 pagi. 21 Jun pada jam 9 malam, Newcastle akan menentang Sheffield, Aston Villa melawan Chelsea dan kemudian Everton menentang Liverpool pada jam 2 pagi, Isnin 22 Jun. Turut mencuri tumpuan dalam 9 baki musim ini adalah siapa yang bakal memenangi kasut emas ataupun penjaring gol terbanyak. Penyerang Leicester City sebutan Jamie Vardy melalui carta penjaring terbanyak dengan 19 gol. Vardy mempamerkan nasi cemerlang musim ini dengan menjaringkan gol dalam 11 perlawanan berturut-turut. Penyerang England itu belum pernah memenangi kasut emas walaupun beraksi cemerlang semasa membantu Leicester memenangi Liga Perdana Inggeris pada 2016 dengan menjaringkan 24 gol. Musim ini Vardy berkelebihan 2 gol di hadapan penyerang Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Sementara penyerang Manchester City, Sergio Aguero berkongsi tempat ketiga dengan Mohamed Salah dari Liverpool dengan 16 gol. Antara pencabar kasut emas lain adalah Danny Ings 15 gol. Sadio Mane dan Marcus Rashford 14 gol. Okey, itu saja dia Omni Pagi untuk hari ini. Anda boleh saksikan banyak lagi berita-berita menarik di astroomni.com dan anda saksikan di Buletin Awani seterusnya. Sekian dari saya, Hafizah Zaman. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.